Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 125 dalam kitab Matla'ul Badrin ini. Di tengah-tengah tu masih lagi dalam tajuk Kitabu Ahyamil Mawaj. Di suatu kitab pada menyatakan hukum menghidupkan bumi yang mati. Maksudnya mengusahakan tanah-tanah yang terbiang, yang tiada empunya, apalagi tanah yang ada hak milik empunya. Ini tanah terbiang. Maknanya Islam telah mengatur cara hidup sehingga kalaulah seseorang itu tidak ada tanah, maka hukum kata boleh dia mengusahakan tanah-tanah terbiang dengan keizinan imamun, maknanya dengan kebenaran pemerintah. Imam tu makna pemerintah, atau dalam masyarakat, ketua-ketua masyarakat mohon kebenaran. Dari dibiarkan tanah itu naik hutan belukar, Islam kata boleh dimanfaatkan. Dalam arti kata untuk mengelakkan orang-orang Islam dalam keadaan hidup melarat, seolah-olah dah tidak ada lagi dah punca rezeki yang boleh diusahakan. Jadi dalam tajuk yang kita baca ini, bagaimana Islam memperjelaskan supaya nak mengelakkan daripada berlakunya kemiskinan, maka Islam kata usaha
Kalau tidak ada tanah, usaha tanah yang terbiar, mohon kepada imamun, pemerintah, dan akur dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui bersama. Baik, kita sambung lagi di tengah-tengah itu. Dan bersalah-salahan menghidupkan bumi itu, maknanya tanah yang terbiar tadi, dengan sekira-kira kehendak yang dimaksudkan daripadanya. Maksudnya, dia hendak majukan tanah tersebut dengan pelbagai usaha, pelbagai cara. Itu maksudnya. Baik. Maka jika ia, orang yang nak menghidupkan bumi yang mati tadi, tanah terbiar tadi, berkehendak buat rumah. Dia tak ada rumah, ada tanah lapang yang tidak ada tuan milik dia. Dia memohon kepada pemerintah nak buat rumah, atau nak buat masjid. Tanah terbiar nak buat masjid, maka Islam meletakkan syarat. Bukan tak boleh. Yang salahnya menceroboh. Menceroboh maknanya melakukan sesuatu tanpa kebenaran. Kita masuk rumah orang, walaupun rumah adik-beradik, maka minta izin dulu. Kalau tidak, orang boleh ibaratkan menceroboh. Sedangkan rumah kita sendiri pun nak masuk, sunat hukumnya memberi salam walaupun tidak ada penghuni. Lebih-lebih lagi ada penghuni. Kita balik daripada masjid, daripada surau, sunat kita beri salam, Assalamualaikum. Kalau tidak menjawab orang yang di dalam rumah, malaikat akan jawab. Tapi selalunya kita menaruh perasaan apabila rumah yang tidak ada penghuni, kita beri salam, menjawab dia. Mulalah kita kata berantu rumah. Tak ada orang tapi menjawab dia. Tak ada masalah. Malaikat yang jawab. Kalau berkehendak mendirikan rumah atau nak buat masjid, disyaratkan, ini Islam kata, Islam ada syarat, disyaratkan dipagar keliling tempat itu. Jadi rumah yang kita nak buat, atau kita nak bina masjid, atau kita nak bina surau, kita pagar sekeliling itu. Itu maksud dia. Jika dengan buluh atau pelepah tamar sekalipun, kita nak pagar, kita nak buat rumah, kita tak mampu nak beli
pagar yang dah siap. Boleh pagar dengan buluh ke, pelepah tamar ke, anak-anak kayu ke, tak ada masalah. Tempat kita jarang kita nak pagar. Kita biarkan macam tu. Separuh tempat, walaupun dia dapat tempat yang kecil, dia pagar. Kerana memberitahu, yang inilah hak aku, yang aku mohon. Walaupun kecil. Mana orang lain tak boleh menceroboh. Sebab dah ditandakan. Itu fiqh kata, hendaklah dipagar walaupun dengan buluh ataupun pelepah tamar sekalipun, sekira-kira adat. Adatnya maknanya berpagar itu adalah tuan yang empunya. Sedangkan tanah asal tadi adalah tanah yang terbiar. Yang tak boleh kita pagar tanah kubur, tanah wakaf. Bukan keliling tu harus dipagar. Apabila kita kebumikan seseorang, tiba-tiba kita pagar keliling kubur tu, itu hukum kata tak boleh, berdosa. Sebab itu bukan hak dia. Nama pun tanah wakaf. Sesiapa sahaja boleh mengkebumikan mayatnya di situ. Maka tak boleh dipagar. Seolah-olah kalau dipagar, ini hak dia. Jangan kacau. Ada separuh tempat, tuan-tuan, keluarga dia dikebumikan berdekatan, kemudian dibuatnya tembok. Tak boleh. Itu bukan hak dia. Nama pun wakaf. Jadi tuan-tuan, itu kena faham. Ini kalau tanah yang kita mohon, tanah yang terbiar, tiba-tiba diizinkan oleh pemerintah, ada dia beri keluasan untuk kita, maka hukum kata hendaklah dipagar walaupun dengan buluh atau pelepah tamar sekalipun, dengan sekira-kira adat. Maknanya adatnya nak memberitahu kawasan yang berpagar ini sudah ada empunya. Dan diatapkan. Kalau dia diri rumah, diatapkan. Tidak pula rupa rumah tak ada atap. Atapkan. Walaupun dia buat pondok tadi, dia tak mampu, maka dia dirikan pondok, atapkan pondok tadi. Dan didirikan pintunya. Sampai macam tu, tuan-tuan. Detailnya Islam nak mengajar. Kalau engkau buat rumah, engkau pagar keliling dia, mengatakan itu hak engkau, walaupun tanah terbiar tapi dah diizinkan oleh pemerintah. Kemudian kau nak buat rumah, atapkan. Lepas atap dan dirikan pintunya, maknanya rumah tu kena ada pintu. Bukan masuk ikut bumbung, bukan masuk ikut atap, tak, ada pintu. Sampai macam tu Islam kata. Barulah dinamakan rumah. Kalau masuk ikut bumbung tu bukan rumah, tu menceroboh. Kena faham di situ. Dirikan pintunya. Nanti Islam mengajar.
Ini tanah yang diberi kepada engkau. Engkau pagar. Kalau engkau nak buat rumah, jangan kau cacat tiang aja. Engkau atapkan. Kalau engkau buat pondok sekalipun, engkau atapkan. Kemudian pastikan ada pintu. Allahu Akbar. Cantik Islam mengajar. Baik. Itu kalau dia nak buat rumah. Dan jika hendak perbuat kandang binatang, tengok, dia mohon tanah yang terbiar untuk jadikan kandang lembu, kandang kambing. Maka fiqh kata, maka hendaklah dipagarkan sekelilingnya jika nak buat kandang binatang. Pagar sekeliling maknanya apa tuan-tuan? Dan apabila kita kiaskan lebih luas, kalau kita pelihara ayam, itik, binatang-binatang yang lain, hendaklah kita pagar. Tu maksudnya. Jangan dia menceroboh kawasan orang, marah orang. Sebab binatang ni pun dia ada perasaan. Kalau kucing, kita pelihara kucing, kita bebaskan, kita tak kurung dia. Dia tak berak halaman rumah tuan dia sebab dia marah, tuan dia marah, memang dia hambat nanti. Maka kucing ni pun cerdik, dia berak halaman orang. Kan aku berak halaman tuan aku, bising tuan aku, tak diberinya makan, dia hambatnya aku. Dia ada perasaan, maka dia berak halaman orang, dalam pasu bunga orang. Kan orang tu marah. Ni Islam kata. Oleh itu, nak mengelakkan daripada jiran kita marah, maka kita kurung. Tu cara dia. Kita kurung ayam kita, kita kurung itik kita. Supaya apa? Dia tidak menceroboh tanah orang. Itu sebabnya Islam kata, kalau pelihara binatang, tanah yang terbiar tadi dipagar kelilingnya dan didirikan pintu. Ada pintu juga. Jangan buat kandang tak ada pintu, nanti lembu kebau tu melompat dia. Sampai macam tu. Kalau tak faham juga tak tahulah. Jangan kau buat kandang aja. Lembu ni kata, mana pintu dia? Maka buatkan pintu dia. Dan tiada memadai di pagar kelilingnya. Dan tiada memadai di pagar kelilingnya dengan didirikan pelepah tamar atau batu-batu dengan tiada dibina. Maknanya jangan buat pagar ala kadar. Di sandarnya dia pelepah-pelepah kelapa, pelepah-pelepah tamar. Tak dibuat betul-betul. Nama pun binatang, tuan-tuan. Maknanya kalau tiup di angin, digesel oleh binatang tu, ditanduk oleh binatang tu, habis roboh. Itu yang dia kata, hendaklah dibuat betul-betul dengan tiada dibinanya. Maknanya tidak membadai, kena buat betul-betul. Pagar tu pagar betul-betul, bagi kokoh. Jangan kita kata, aku dah pagar dah tanda dah. Apa tandanya? Aku sandar-sandarkan pelepah kelapa. Tak jadi. Mesti kena buat elok-elok. Maknanya apa, tuan-tuan? Dalam Islam, inilah kesempurnaan dia. Kalau buat itu, buatlah dengan sempurna. Itu maksudnya. Jangan buat ala kadar. Habis. Itu kalau nak buat kandang binatang. Seterusnya, dan jika ia berkehendak nak buat bendang.
Cantiknya Islam mengajar. Tanah terbiar, kau nak buat rumah ke, kau nak buat kandang binatang ke, engkau nak buat bendang ke. Maka nak buat bendang, dia kata, maka hendaklah dihimpunkan tanah. Himpunkan tanah tu mana macam mana? Dibuat benteng-benteng menandakan ini hak dia. Itu sebabnya orang buat sawah padi, tuan-tuan, ada benteng tu. Tanah tu dinaikkan. Itu tanda dia. Ini dalam petak ini ialah sawah dia, bendang dia. Apa tanda dia? Benteng ni tadi. Mana dinaikkan tanah tu. Atau duri kelilingnya. Maknanya kalau ada duri-duri, letakkan di benteng tadi. Bukan campak tempat orang. Kita ni kadang-kadang mentang-mentang tanah sebelah tu hutan belukar. Mentang-mentang tanah sebelah tu hutan belukar, habis anak-anak kayu, duri-duri tadi dicampaknya tanah orang tu. Jangan, tuan-tuan, berdosa. Ini kadang-kadang berlaku dalam musim korban. Dia tengok tanah sebelah tu terbiar, maka dekat tanah terbiar, sedangkan tanah tu ada tuan empunya, di situlah dia melapah lembu korban tadi, dengan najis-najis lembunya, dengan perutnya, dengan darahnya. Jangan marah tuan punya tanah, bahkan berdosa perbuatan itu. Kerana apa? Walaupun tanah tu terbiar, kita khianat kepada orang. Jangan. Kalau nak buat di tanah kita. Kecuali tuan tanah izinkan. Dia kata boleh, kalau nak melapah lembu, lapahlah, tapi jagalah kebersihan. Itu maksudnya. Dan diratakan buminya. Kena ratakan kalau nak buat bendang tu. Sebab tanah terbiar tu, ratakan. Supaya apa? Supaya cantik. Jangan kau biarkan macam tu. Ratakan. Dan ditegalakan. Makna ditegalakan, makna dibajak. Kalau nak buat bendang, kena bajak lah, tuan-tuan. Jangan duk cucuk benih padi tanah keras tu. Ni kadang-kadang nak berbendang, tapi tanah tu bajak pun tidak. Dia buatnya tanam padi macam nak tugal jagung. Jenis pemalas. Buat sungguh-sungguh. Dia kata kalau tanah tu tidak ditelagakan, jika tiada dapat bertanam, melainkan dengan ditegalakan. Hendaklah dia bajak. Bajak. Memanglah nak keluar modal. Lepas dia bajak tu, dan disediakan air baginya. Mana kena cari punca air. Jangan ambil air telaga orang. Maknanya buat telaga, buat punca air supaya tanah terbiar yang dia mohon tadi untuk buat bendang ada air. Apa lagi? Jika tiada air, jika tiada memadai air hujan yang berhadat. Maknanya kalau memang air hujan ada, dia boleh tadah air hujan, buat takungan air hujan pada adatnya. Kalau ada air hujan. Kalau tidak ada, kena cari punca air. Sebab dia nak berbendang. Bendang perlukan air. Itu maksud dia, tuan-tuan. Tiada disyaratkan bertanam pada menghidupkan bumi. Mana jangan letakkan syarat. Seperti tiada disyaratkan mendiami pada rumah.
kerana hendak menyempurnakan manfaat itu. Keluar ia daripada menghidupkan. Maknanya kalaulah dia buat rumah, tidaklah menjadi suatu syarat engkau mohon tanah terbiar ni, kemudian kau nak buat rumah, tidaklah menjadi suatu syarat mesti duduk di rumah tu. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak luaskan pemikiran kita, tanah terbiar kita mohon kepada al-imamu, kepada pemerintah, kemudian kita majukan, kita buat rumah, maknanya kemudian kita sewa. Boleh ke tidak? Hukum kata boleh, dengan syarat dipersetujui oleh pemerintah. Itu saja, tak ada masalah. Dengan syarat utama mestilah dimaklumi dan dipersetujui. Itu je. Jadi sebab dia kata tidaklah menjadi suatu syarat kalau dia buat rumah tadi mesti dia duduk rumah itu. Sebab apa? Kerana nak menyempurnakan manfaat. Kecualilah kalau dia nak menghidupkan bumi tadi. Nak menghidupkan bumi tadi mesti engkau bercucuk tanam. Kau tidak nak buat bendang apa? Contoh, tuan, saya nak mohonlah tanah ni untuk berkebun, untuk nak buat bendang. Itu dia katakan disyaratkan kalau kau mohon nak buat bendang, nak buat kebun, mesti engkau hidupkan bumi ni, mesti engkau bercucuk tanam. Kecualilah kalau engkau buat rumah tadi, tak semestinya engkau wajib duduk, anak engkau pun boleh duduk. Tapi kalau nak buat bendang, nak buat kebun, wajib engkau suburkan tanah, engkau hidupkan bumi ni. Itu maknanya. Baik. Dan jika pula mohon tadi berkendak membuat kebun, nak buat kebun pula, tadi nak buat bendang, nak buat kandang binatang, nak buat rumah, yang ni nak buat kebun. Bagaimana? Kalau ada tanah terbiar nak buat kebun, maka hendaklah dipagarkan dia. Jelas tuan-tuan dalam Islam. Engkau nak buat kebun, pagar. Hendaklah dipagarkan dia. Walaupun dia kata tadi di atas tadi dengan pelepah tamar sekalipun, tak apa. Tapi kalau kandang binatang, tak boleh dengan pelepah tamar. Mesti dibina betul-betul. Kerana apa? Binatang berbeza dengan tumbuh-tumbuhan. Dan jika berkendak membuat kebun, hendaklah dipagarkan akan dia. Jika dengan dihimpunkan tanah pada kelilingnya, paling tidak dia kata naikkan tanah. Itu sebabnya orang-orang dahulu tuan-tuan, kalau dia beli tanah, dia nak usahakan tanah, pertama kali dia akan buat parit sempadan. Ni orang tua-tua dulu cerdik. Dia akan buat parit sempadan. Ini walaupun dalam kitab yang kita baca ni dia kata boleh sama ada dipagar ataupun dinaikkan tanah tu sebagai tanda dia. Tapi orang-orang dulu sanggup dia gunakan cangkul buat parit. Nak pakai jentolak tak mampu. Ingat lagi. Maknanya kadang-kadang dia berkongsi dengan tuan punya tanah sebelah. Engkau buat separuh, aku buat separuh. Sebagai pemisah tanda sempadan. Itu sebabnya dulu-dulu senang. Apa sempadan tanah ni? Itu parit tu. Itu ada parit sempadan. Tengok. Cantik.
cara dia meninggalkan ilmu pada kita. Baik. Apabila dah himpunkan tanah tadi, kemudian hendaklah disediakan air baginya dengan sekira-kira adat pada keduanya. Maknanya kalau kau nak berkebun, pastikan ada punca air. Kalau tidak nanti engkau tanam pokok, mati pokok. Sebab apa mati? Tidak ada air untuk disiram. Maknanya tuan-tuan, kalau kau nak berkebun sayur ke, nak berkebun apa, pastikan walaupun tanah tu engkau dah mohon dengan kerajaan tanah terbiar, pastikan kau usaha supaya ada punca air. Barulah Islam tu kata berjaya engkau berkebun. Ini kebun, tanam. Hari ni ada tanam, lepas 3 hari mampus pokok tu. Sebab apa? Tak disiram. Lepas tu salahkan pihak lain. Maknanya kalau betul kau nak berkebun, pastikan masukkan punca air dahulu. Mana dah ada punca air, kau usahakan tanah itu, kau bercucuk tanam. Maknanya ada sumber untuk menjerus. Cantik Islam tu. Sebab Islam kata jangan kau buat alang-alang, buat sungguh-sungguh. Itqan, maknanya buat sungguh-sungguh. Peribahasa pun kata alang-alang menyeluk pekasang, biar sampai ke pangkal lengan. Ada yang mulut celupa, alang-alang buat jahat, biar masuk neraka. Waliyahzubillah. Ada yang cakap macam tu. Alang-alang buat jahat, biar masuk neraka. Waliyahzubillah. Tengok tuan-tuan, cantik dijelaskan pada kita. Dan disediakan air baginya dengan sekira-kira adat pada keduanya. Adat maknanya sekadar keperluan. Sediakan punca air. Baik, kemudian kalau dihendakkan tanah tadi untuk berkebun, disyaratkan bertanam supaya jatuh atas bumi itu namanya kebun. Engkau minta tanah untuk berkebun, tapi aku tengok dah 3 bulan, tak ada sepohon pokok pun yang naik. Nakkan nama kebun apa? Dah saya tanam lalang aja, dia kata. Lalang pun ada faedah dia, atau mengarut. Ada orang tanam lalang, tuan-tuan. Kebun kau tanam apa? Tak ada apa, lalang aja ustaz. Senang jaga, dia kata. Itu maknanya. Itu sebabnya dia kata, kalau kau nak buat kebun, pastikan ada syarat bertanam. Baru dinamakan bumi itu tadi, tanah itu tadi, namanya kebun. Dan inilah memfarak, membezakan oleh ketiadaan disyaratkan bertanam pada bendang dahulu itu. Ini maknanya kalau dia dah mohon, kemudian dia bertanam, inilah bezanya. Dulu tanah ni terbiar, sekarang ini sudah hidup dengan bercucuk tanam. Itu bezanya. Mana bila dah bercucuk tanam, orang tak kata lagi tanah terbiar, maka orang akan kata tanah itu telah diusahakan. Tak ada lagi tanah terbiar. Itu maksudnya, tuan-tuan. Jadi maknanya kita boleh kiaskan, katakanlah masjid ada tanah kosong, manfaatkan. Sama ada nak disewakan ke, ataupun nak buat macam mana, asalkan dimanfaatkan dan ada habuan kepada masjid. Itu aja sebenarnya. Dia akan ceritakan lagi nanti. Baik.
Dan barang siapa masuk, maksudnya barang siapa telah mengusahakan pada pekerjaan menghidupkan bumi, namun demikian belum lagi disempurnakan dia. Dia bercadang nak buat kebun, dia bercadang nak buat rumah, dia bercadang nak buat kandang binatang, dia bercadang nak buat bendang, tetapi belum lagi disempurnakan dia seperti digalikan asasnya. Maknanya kalau orang nak buat rumah, paling tidak tercacaklah tiang tu. Sebatang tiang pun tak ada. Itu maknanya. Seperti digalikan asasnya, atau sudah ia tanda tempatnya dengan didirikan batu, atau dipacakkan kayu, atau dihimpunkan tanah, atau dipotong baginya oleh imam. Apa maksud dipotongkan dia? Maknanya sudah dikhaskan, sudah diukur oleh imam pemerintah. Ini yang kau mohon ni, dia dah tentukan ini tempat tanah yang diberi usahakan, ataupun dah ada tanda-tanda dia. Kalau dia nak buat rumah, dia dah pacakkan, tak boleh, maka menegah akan yang lain. Orang lain tak boleh mohon dah. Kalau si A dah mohon tanah liar tadi, kemudian dia dah mula masuk mengusahakan, paling tidak dia nak kandang ataupun nak buat kandang binatang, paling tidak dicacaknya satu je tiang, sebatang tiang aja. Maka tak boleh orang lain mohon. Ingat tuan-tuan. Itu sebabnya dia kata, maka menegahlah akan yang lainnya, dan adalah ia mustahab tertentu bagi tiada yang lain. Maka itu orang ni punya. Tak boleh orang lain menceroboh. Itu maknanya. Itu sebabnya dalam bab perkahwinan ada si fulan ini telah dipinang oleh orang, maka orang hukum kata tak boleh, haram perbuatan itu. Kerana apa? Si fulan ini telah tandanya, itu ada cincin bertunang. Dia tak tulis pun cincin tu bertunang, tak ada. Tapi cincin dia ni dah bertunang, walau cincin plastik sekalipun, memang melampau sangat lah. Itu sebabnya orang apabila pergi menisik, paling kurang sebentuk cincin dia bawa sebagai tanda. Sebenarnya itu adat. Kalau dia mampu bertunang, apa tandanya? Sebuah Mercedes diberi. Bersorak bakal mak mentua, pak mentua. Bertuahnya kau nak, baru bertunang, dah hadiahkan kau sebuah Mercedes. Tak apa, sebab dia mampu. Tapi oleh kerana kita bawalah cincin juga. Tak semesti. Apa tanda dia bertunang? Segulung geran tanah. Kan seronok. Segulung geran tanah. Maknanya nak tu yang kadang-kadang bila dah kahwin, dah nikah, diinainya orang 10 tahun dulu kahwin. Cincin tu diinaikan.
dari baru kahwin sebulan ni. Nampak si tua tu terbongkok-bongkok merah juga. Agaknya baru kahwin juga. Jadi tuan-tuan, dalam hukum ni kata seorang tu dah pacakkan tiang walaupun sebatang, bermakna dah ada tuan punya, tak boleh. Baik. Tetapi jika dihidup diusahakan orang lain, nusaya memilih makna dia. Jika ia sekalipun oleh kerana dah ada tanda bolehlah, dia kata tak apalah aku bayar, itu pulanglah, itu tahdirnya, iaitu menegahnya dengan tiada uzur, maknanya. Dan jika panjanglah masa tahdirnya, usahakan tanah tadi uzuran. Ini cerita dulu punya, dia tak usahakan tanpa keuzuran, dan tiada ia kalau tanah tu untuk bercucuk tanam, sepohon pokok pun tak ada ditanam, maka hendaklah berkata oleh imam baginya, maka hendaklah berkata oleh pemerintah baginya. Orang yang membenarkan tadi, al-imam, apa kata dia? Hidupkan olehmu. Maknanya engkau tanah tu atau engkau tinggalkanlah dia. Maknanya kalau kau tak nak, kau mohon tanah dah diluluskan tapi engkau tidak usahakan, berbulan-bulan masanya, maka pihak berwajib boleh kata, kalau engkau tak nak usahakan, tinggalkan, lepaskan tanah ni, boleh aku beri pada orang lain. Siapa kata? Pihak yang berwajib. Sampai macam tu tuan-tuan. Maka jika ia yang memohon tanah tadi minta tangguh dengan sebab uzur, ditangguhkan dia masa yang hampir supaya ia bersedia padanya bagi menghidup. Maknanya hendaklah dia beri tempoh yang singkat. Tadi dah 5 bulan tak diusahakan langsung tanah tu. Kalau tak ada, pulangkan balik tanah tu. Tiba-tiba dia kata, minta maaflah tuan, saya janji saya nak usahakan. Maka pihak berwajib hendaklah menetapkan, okey, aku beri tempoh kepada engkau hanya sebulan saja, mulai hari ni. Kalau dalam tempoh sebulan ni engkau tidak usahakan juga, aku ambil balik tanah ni. Itu maknanya dia kata mestilah tangguhnya dia itu masa yang hampir, supaya apa? Ia bersedia padanya bagi menghidupkan tanah tadi. Dikadarkan masanya oleh imam dengan tiliknya, dengan dia melihat. Aku beri tempoh, kalau kau lepas sebulan ni kau tidak usahakan juga tanah yang kau pohon ni, aku ambil balik. Siapa kata? Pihak berwajib. Baik. Maka manakala lalu masanya, yang diberi tempoh pun tak diusahakan, maka batallah haknya. Tengok secara automatik Islam kata batal hak engkau. Sebab 5 bulan engkau tak usahakan, lepas tu pihak berwajib kata aku beri tempoh sebulan aja. Kalau dalam tempoh sebulan ini engkau tak usahakan juga tanah tu, maka Islam kata secara automatik terbatal hak dia. Kan cantik tuan-tuan Islam tu. Dalam arti kata bukan sewenang-wenangnya engkau boleh
mengatakan ini hak engkau? Dah beri tempoh sebulan, tak buat juga, maka boleh terbatal. Baik. Sekejap lagi. Dan harus pemerintah yang mengganti bagi imam, orang yang menggantikan dia, bahawa menegahkan sepotong bumi yang mati, yang ini menginginkan dia supaya kuda perang Sabil. Maknanya bagi imam yang menggantikan orang lain tadi, orang lain ambil alih, bahawa menegah sepotong bumi yang mati, memberi keizinan kepada orang yang benar. Aku hanya beri engkau tanah yang orang ni tak jadi ambil, engkau ambil, tak boleh. Dan boleh bagi imam, pemerintah dan yang menggantikannya menegah sepotong bumi yang untuk supaya memakan padanya kuda perang. Walaupun dah dibayar cukai, itu maknanya. Macam sekarang, dia kata tanah yang sebelah ni kosong, rumput dia subur-subur. Boleh tak saya minta tanah sebelah ni yang hukum kata tak boleh, maka tak boleh. Ada tempat tiba-tiba kau nak letakkan yang subur itu. Kalau sikit lagi, ditunggu untuk dikeluarkan zakat, nak dikumpulkan, tak boleh juga. Binatang yang bawa-bawa ni, dia kata ada 40 ekor ni, dia tak biar tempat yang jauh-jauh, dia biasa makan yang dekat-dekat. Pemerintah kata, tuan-tuan, ini yang kadang-kadang orang sikit, dia bawa lembu import tu, tidak ada tempat, maka ditempatkan tanah tu pula, dia tidak mohon keizinan, maka pihak berwajib boleh menghalang. Boleh menghalang. Dan harus bagi imam, boleh bagi imamnya, katakanlah rumput yang tengah subur tadi, rumput imam atau pemerintah, kerana apa? Nak menjaga maslahah ammah, nak menjaga kepentingan memakan rumput yang sebelah ni, maka orang kampung seolah-olah JKK Busubahan adalah dia dapat upah untuk jaga masalah, maka tak boleh. Apa itu juga tuan-tuan yang dibuat SOP masalah ammah, kita kena akur lah, sebab masalah ammah tu lebih penting. Baik, sedikit lagi harus ini kena faham. Dan akan tempat yang diinginkan dia muslimin, tak boleh orang tak letakkan lembu di situ sebab rumput tu, maka hukum kata tak boleh. Bahasa tak boleh kalau ketua kampung ada lembu dia 2-3 ekor, nak pergi tempatkan tempat rumput yang harus bagi imam, bagi pemerintah memasukkan binatangnya akan tempat. Mentang-mentang engkau ada kuasa, engkau boleh ke? Tak boleh, hukum kata, walaupun marah. Tengok dalam Islam, maknanya jangan ambil kesempatan untuk benarkan. Orang lain nak mohon tanah semua tak ada kan, semua dah habis. Tiba-tiba waris-waris dia boleh dapat. Ini tak lama ni besok. Ini pun kena faham. Korban tuan-tuan
Dia kita beri 3. Satu orang korban, satu sedekah kepada fuqara masakin, satu lagi kepada hadiah kepada orang kaya. Baik, daging korban tadi. Yang orang punya korban, kecuali korban, ambil hak dia. Korban nazar tak bayar sebab dia bernazar. Baik, yang korban sunat, dia ambil hak dia 1/3, 1/3. Yang 1/3 untuk fuqara wal masakin ni semua fakir miskin dapat, tak semesti. Maknanya kalau ada orang ni dapat, orang ni tak dapat, orang yang tak dapat tu hati. Ini kadang-kadang riuh kampung tuan-tuan. Cerita tahun lepas tak habis lagi, ungkit lagi tahun ni. Dah tak ada rezeki kau. Nak kata apa? Mana kau jangan marah. Dia bagilah orang yang ni, orang ni. Ada pula kata, dahlah dia berkorban. Dia pula ambil daging banyak-banyak. Korban, hak dia lah. Pulang pada dia lah. Kalau dia nak beri, kita. Kalau rasa dia tak beri, dia nak beri pada orang lain, jangan marah. Cuma hukum kata, kan ramai fuqara wal masakin di kampung bawa keluar. Ini hukum kata. Apa sebab saya ulang? Kerana setiap tahun adalah suara-suara merasakan tak puas hati. Minggu lepas dia senang je, dah tak ada rezeki awak. Itu je. Jangan marah lah. Dia punya. Lebih lagi korban kelompok. Katakanlah dia buat korban ramai-ramai, korban kelompok. Dia bagi daging tu 7 kumpulan sebab dia 7 orang. Dia ambil daging buat balik. Terpulang dia. Terpulang dia. Dia nak beri pada waris dia ke? Fuqara tu 5 kilo. Orang miskin ni 1 kilo. Maka si miskin jangan kata tak adil. Orang yang bagi daging korban, si Polan tu dapat 5 kilo, aku 1 kilo aja. Sebab hukum fiqh pun kata antara fuqara dengan masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.